KPM. Mari sini boleh tengok produk. Macam-macam produk ada. Cantik pasar Mari raya bang, ni. boleh tengok bang. Macam-macam produk ada. Ui, masuk-masuk orang dah panggil. Ni servis mesti terbaik ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ui, nampak apa ni? Berbola ikan ada. Ada Macam-macam jual ada, apa bang. ni? Sos cili, keropok leko, ada berbola daging. Oh, bang, itu sedap ke bang? Sedap kan? Memang Ui. Tapi saya nampak macam lain daripada yang lain lah produk-produk ni bang. Kenapa Memang produk-produk ni berbeza daripada yang ada di pasaran. Oh. Dia bukan sebarang orang yang buat. Ha? Okey, kalau nak tahu siapa yang buat, kita tengok selepas ini. Tengok selepas ini. Wah, saya dalam TV kan ni tengok selepas ini ni. Wah, kan. Adakah ia ada kena-mengena dengan apa yang kita nak belajar hari ini? Dan saya pun macam pelik juga. Abang ni siapa sebenarnya? Berblazer dalam pasar raya. Adakah cikgu? Kalau nak tahu ini cikgu ataupun bukan, jom kita tengok profil guru hari ini. Bagi saya ini RM10. Yang tu Boleh, saya beli daripada dia. boleh. Saya beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazir yang bersiaran secara langsung di Didik TV KPM. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah. Ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP, sentiasa mencuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Itu dia tadi. Satu persembahan yang sebenarnya memang ada kena-mengena dengan apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu mata pelajarannya adalah pemprosesan makanan. Dan saya pasti juga anda dah tahu dah. Abang yang jual tadi cikgu lah. Ya, ini dia. Kita ada Cikgu Najib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam mana jadi pelakon tadi? Okey ke? Boleh lah. Berminat nampaknya. Berminat. Cikgu, saya nak tahulah kan, apa kena mengena dengan yang kita ada lakonan tadi dengan kita nak belajar hari ini bagi mata pelajaran pemprosesan makanan, Cikgu Najib? Okey, produk-produk ni sebenarnya adalah produk yang dihasilkan oleh murid-murid. Oh. Okey. Murid-murid sekolah dan mereka perlu menghasilkan produk dan memasarkannya. Okey. Okey, dengan tujuan supaya mereka boleh dilatih untuk berniaga dan sebenarnya menjadi usahawan yang berjaya pada masa akan datang. Terbaiklah cikgu. Tapi tadi cikgu cakap produk ini dibuat oleh murid-murid. Ya. Nak tahu siapakah murid-murid itu? Ini dia, kita bersama dengan murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas Kota Tinggi Johor. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Lambai. Lambai. Masuk dalam TV ni. Itu dia, cukup ceria murid-murid kita ni kan. Okey, saya nak berkenalan terlebih dahulu bersama dengan murid yang bernama Muhammad Aslam. Betul ke nama Aslam? Saya sebut? Ya, saya. Okey, Ya, saya. terbaik. Aslam, beritahulah nama awak dan juga cita-cita awak. Aslam, silakan. Hai, selamat sejahtera. Saya Muhammad Aslam bin Zaharuddin. Cita-cita saya ingin menjadi seorang chef profesional di Malaysia. Wah, Alhamdulillah. Saya doakan semoga apa yang impian awak tu akan tercapai satu hari nanti. Amin. Itu dia, kita ada Chef Aslam, cikgu. Ya, insyaAllah. Seterusnya, ini dia, kita ada Ifah. Apa khabar Ifah? Ifah? Ya, khabar baik. Okey, perkenalkan khabar diri baik. anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ifah binti Harizam. Saya bercita-cita ingin menjadi pegawai kawalan mutu pemakanan. Oh, ini dia mesti selalu akan datang ke restoran Chef Aslam ni, cikgu. Ya. Dia nak kawal sama ada mutu makanan yang diberikan oleh Chef Aslam tu terbaik atau tidak kan? Ya. Terbaiklah Ifah. Okey, seterusnya murid yang bernama Syazliana. Betul ke nama awak Syazliana saya sebut? Betul-betul. Okey, sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Salam. Siti Nur Syaziana binti Azizan. Cita-cita saya ingin jadi usahawan dalam bidang makanan. Terbaiklah. Okey, seterusnya Syazwani. Silakan. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syazwani Natasha binti Mak Fizul. Cita-cita saya ialah menjadi usahawan muda yang berjaya. Itu dia. Okey, seterusnya Ilman. Betul ke Ilman?
Ya, betul-betul. Okey, silakan. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Muhammad Ikhtiar Iman bin Muhammad Yusni. Cita-cita saya ingin menjadi seorang usahawan yang berjaya di Malaysia pada satu hari nanti. Amin, terbaiklah. Okey, murid yang terakhir, siapa nama awak? Perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Nuhairuna Azmi Azmi. Cita-cita saya ingin menjadi guru pemprosesan makanan. Apa tadi saya dengar Guru makanan je? pemprosesan makanan. Oh, okey. Dia nak jadi macam cikgu dia. Biasalah cikgu petang-petang ni kan bila sebut nama makanan je kita terus jadi lapar. Ini dia murid-murid yang akan bersama dengan kita pada petang ini dalam slot Sukses SPM 2021. Sebelum kita nak berhenti rehat, Cikgu Najib, saya nak minta cikgu untuk kita lakukan sanitasi terlebih dahulu menggunakan gel pemasmi kuman yang ada di atas meja. Silakan Cikgu Najib gunakan. Kita doakan agar sepanjang kita bersiaran ini semuanya akan terhindar daripada wabak COVID-19. Amin, insya-Allah. Okey, cikgu pun dah pakai dan saya pun akan pakai juga. Alright. Ini dia. Okey, baik. Jadi cikgu, kita nak berhenti rehat dulu, boleh ke? Boleh. Terbaik. Pada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Najib dalam slot Sukses SPM 2021. Cikgu, yang ni tadi ada 10 bungkus dah bungkus kan? KPM. Didik TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan slot Sukses SPM yang bersiaran secara langsung di Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, sebelum kita nak mulakan kita punya kelas ni, saya nak tanyalah pandangan murid-murid kita mengenai bab yang kita nak belajar hari ni kan, iaitu Syazliana, apa pandangan awak tentang bab yang kita nak belajar hari ni? Adakah ia sukar ataupun senang je? Silakan. Okey, pada pendapat saya, tajuk keusahawanan ini amat menarik dan membantu saya dalam pengetahuan asas mengenai keusahawanan dan ia juga membantu saya untuk mencapai cita-cita saya untuk menjadi seorang usahawan berjaya. Terbaiklah. Tapi kalau kata ilham pula macam mana? Adakah anda setuju apa yang diperkatakan oleh rakan anda tadi? Saya setuju. Kenapa awak setuju? Pada pendapat saya Silakan. Pada pendapat saya pula, tajuk ini amat menarik kerana ia membantu saya mendalami ilmu keusahawanan seperti cara pendaftaran perniagaan dan cara membuat dokumen rancangan perniagaan. Okey. Tapi kalau kata Ifah pula, macam mana Ifah? Okey. Pada pendapat saya, tajuk keusahawanan ini dapat membantu dan memberi keyakinan pada saya untuk memulakan perniagaan pada masa akan datang. Okey, itu dia pendapat murid-murid kita cikgu yang mengambil mata pelajaran pemprosesan makanan dan saya pasti murid-murid di rumah juga dah tak sabar dah ni nak belajar bersama dengan Cikgu Najib. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Najib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Okey, silakan cikgu. Alright. Ini dah yang pertama. Okey, sebelum cikgu meneruskan pengajaran dan pembelajaran pada petang ini, cikgu ingin murid-murid yang berada di rumah dan juga yang berada di talian untuk sama-sama bersedia dengan buku rujukan yang akan kita gunakan pada petang ini. Okey. Rujukan utama kita pada petang ini ada dua. Yang pertama iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), dan juga yang kedua, buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung, murid-murid boleh juga merujuk kepada buku teks digital ataupun buku teks yang berada pada muka surat 344 hingga 373. Okey, kita terus kepada standard kandungan. Standard kandungan di bawah tajuk keusahawanan ada 3, iaitu yang pertama, ciri-ciri usahawan, yang kedua, milikan perniagaan, dan yang ketiga, melaksanakan dokumen projek keusahawanan. Kita teruskan pula kepada standard dan objektif pembelajaran pada petang ini. Okey.
Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat menerangkan dan membincangkan yang pertama, ciri usahawan dan peniaga. Baik. Yang kedua, ciri milikan perniagaan dan prosedur pendaftaran perniagaan. Dan yang ketiga, tujuan dan langkah penyediaan dokumen projek kesewanan serta agensi yang membantu usahawan. Okey. Baik, kita terus kepada standard kandungan yang pertama. Iaitu ciri-ciri usahawan. Apakah itu usahawan? Okey. Usahawan adalah individu yang mengendalikan sesebuah perniagaan dan berani mengambil risiko terhadap perniagaan yang diceburi. Manakala peniaga adalah individu yang melakukan aktiviti jual beli untuk mencari keuntungan. Okey. Baik, kita teruskan pula kepada ciri-ciri usahawan yang berjaya. Okey. Dia ada 11 ciri sebenarnya. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kreatif, inovatif, bijak merebut peluang, berwawasan, fokus kawalan dalaman, tidak mudah putus asa dan berkeupayaan memimpin serta berdaya saing. Untuk ciri-ciri yang ke-9, ke-10 dan yang ke-11, cikgu ingin melibatkan murid-murid yang berada di talian. Okey. Okey. Jadi sesiapa yang ingin melibatkan diri boleh angkat tangan. Okey. Siapa tu murid-muridnya? Boleh angkat tangan. Saya cikgu. Okey, silakan Najihah. Saya cikgu. Yang ke-9, kemahiran berkomunikasi. Yang ke-10, kemahiran membuat keputusan. Dan yang ke-11, sanggup mengambil risiko. Itu dia cikgu. Kita tanya betul. satu, dia bagi 3. Ya, tepat sekali. Terbaiklah. Okey, terima kasih Jiha. Semua yang dia sebutkan tadi semuanya betul. Betul. Okey, kemahiran berkomunikasi, kebolehan membuat keputusan dan juga sanggup mengambil risiko. Okey, kita teruskan pula kepada perbezaan antara usahawan dengan peniaga. Usahawan dan peniaga ni memang berbeza. Okey, dia ada 5 ciri yang membezakan antara usahawan dengan peniaga. Kita lihat kepada ciri yang pertama iaitu ciri perniagaan. Seorang usahawan dia berusaha mencipta sesuatu yang baru, manakala peniaga hanya menjual barang yang sedia ada. Dia tidak membuat sesuatu yang barulah. Okey, kemudian ciri yang kedua, kebolehan. Seorang usahawan mampu mencipta perniagaan dan pasaran baru. Okey. Berbeza dengan peniaga, tidak mengembangkan perniagaannya. Lama, kalau 10 tahun lepas sama macam itulah. 10 tahun akan datang. Okey, seterusnya kita lihat kepada ciri-ciri idea. Usahawan mewujudkan pembaharuan pada barangan atau perkhidmatan. Manakala peniaga hanya menjalankan aktiviti jual beli tanpa pembaharuan. Kemudian ciri risiko pula, kita tengok usahawan sanggup menghadapi risiko. Apa-apa yang berlaku dia berani. Kemudian untuk peniaga tidak sanggup mengambil risiko. Dan yang terakhir persaingan. Usahawan sentiasa berdaya saing dan suka pada cabaran. Kalau peniaga hanya melakukan perkara rutin sahaja. Baik, kita teruskan kepada soalan contoh SPM, format baru KSSM 2021. Okey, soalan ini di bawah tajuk ciri usahawan, bahagian A, dan soalan ini menguji pengetahuan tentang kriteria. Okey, kita boleh tengok soalan ini sama-sama. Okey, jadual 2 menunjukkan pernyataan seorang usahawan yang berjaya. Betul. Berdasarkan pernyataan tersebut, menyatakan ciri-ciri usahawan berjaya pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, ada pernyataan dan ada ruang jawapan. Jadi, saya buka kepada murid-murid yang berada di talian, siapa yang ingin mencuba. Okey, ada sesiapa boleh angkat tangan? Alright, silakan. Saya cikgu. Aslam. Baik, pernyataan pertama mempunyai matlamat jangka panjang dan pendek. Jawapannya berwawasan. Pernyataan kedua mempunyai kebolehan mencipta, menghasil dan mengembangkan idea baru. Jawapannya kreatif. Pernyataan ketiga sentiasa memikirkan cara untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan yang lebih berkualiti. Jawapannya berdaya saing. Terbaik, Aslam. Ya, betul. Terima kasih Aslam. Ketiga-tiga jawapan yang dia beri ini semuanya betul. 3 markah untuk Aslam. Sebelum saya pergi ke seterusnya, saya ingin terangkan sedikit teknik menjawab soalan sebeginilah. Okey, pertama sekali sebelum kita menjawab, kita perlu lihat kata kunci. Okey, kalau kita lihat soalan di sini, kata kuncinya adalah nyatakan ciri-ciri usahawan berjaya. Jadi bila kita dah gariskan ataupun warnakan, kita tidak akan lari daripada tujuan soalan itu. Okey? Itu kata kuncilah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey.
Soalan ini di bawah ciri-ciri usahawan lagi, bahagian A, dan ia menguji tentang fakta. Okey, kita tengok soalannya. Berikut adalah perbezaan antara usahawan dan peniaga. Okey, mewujudkan pembaharuan pada barangan atau perkhidmatan, berdaya saing dan suka pada cabaran, menjalankan aktiviti jual beli tanpa pembaharuan, melakukan perkara rutin sahaja. Padankan perbezaan tersebut dengan menulis pada ruang yang disediakan. Okey. Baik. Macam yang cikgu katakan tadi, kita perlu gariskan kata kunci. Jadi kata kuncinya adalah padankan perbezaan tersebut. Jadi, okey. Siapa yang ingin mencuba soalan ni? Sila angkat tangan. Saya cikgu. Okey, silakan. Ciri idea seorang usahawan ialah mewujudkan pembaharuan pada barangan atau perkhidmatan. Manakala peniaga menjalankan aktiviti jual beli tanpa pembaharuan. Untuk ciri pesaing, seorang usahawan berdaya saing dan suka pada cabaran, manakala peniaga melakukan perkara rutin sahaja. Okey, terima kasih. Betul, jawapannya semua betul, tepat. Okey? Baik. Kita boleh tengok kat situ idea dan juga persaingan. 4 markah untuk Wani. Cikgu, macam mana pula kalau dengan contohlah saya ada syarikat ni cikgu. Tapi saya agak keliru dengan syarikat tunggal, perkongsian, Senayan Berhad semua tu cikgu. Okey, kita akan lihat selepas ini. Tajuk selepas ini. Okey. Ini dia cikgu ya. Ya. Okey, ini yang tadi Akmal tanya tu. Okey. Okey, kita pergi kepada standard kandungan yang kedua, iaitu milikan perniagaan. Terdapat 3 jenis milikan perniagaan, iaitu milikan tunggal, perkongsian dan syarikat berhad menurut share. Okey. Ketiga-tiga milikan ini memang banyak dia punya perbezaan dari segi ciri-ciri. Okey, kita lihat yang pertama, milikan tunggal. Okey. Okey, milikan tunggal dimiliki oleh seorang individu. Baik. Okey, modalnya pula daripada simpanan sendiri dan sumbangan ahli keluarga atau pinjaman bank. Pengurusan diuruskan sendiri dan keuntungan dinikmati sendiri, tak ada share-share. Okey. Untuk perkongsian pula, okey, dimiliki oleh 2 hingga 20 orang individu. Okey, ramai. Kemudian modalnya pula sumbangan rakan kongsi. Kemudian pengurusan hanya ahli aktif dan yang mempunyai kepakaran yang akan menguruskannya dan keuntungan dibagikan mengikut perjanjian perkongsian. Okey, untuk syarikat berhad menurut share, murid-murid boleh merujuk kepada buku teks. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada kelebihan milikan perniagaan. Okey, ada 3, tunggal, perkongsian dan syarikat berhad. Kita lihat yang tunggal, modalnya kecil, mudah dikawal, tidak perlu kongsi keuntungan. Untuk perkongsian, modalnya besar, kemudian dapat berkongsi idea dan kepakaran, untung dan rugi dikongsi bersama. Untuk syarikat berhad, saya ingin melibatkan murid-murid yang berada di talian. Okay, siapa yang ingin mencuba boleh angkat tangan. Saya Ego. Okay, silakan. Kelebihan syarikat berhad menurut Syekh ada 3. Yang pertama, jangka hayat perniagaan panjang. Yang kedua, saham dijual melalui Bursa Saham Malaysia. Dan yang ketiga, saham boleh dibeli oleh orang awam. Ya, betul. Terima kasih Ilman. Okey, jangka hayat perniagaan panjang, saham dijual melalui Bursa Saham Malaysia dan juga saham boleh dibeli oleh orang awam. Okey, itu adalah kelebihan milikan perniagaan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada prosedur pendaftaran perniagaan. Terdapat 2 prosedur pendaftaran perniagaan. Yang pertama secara dalam talian, yang kedua melalui kaunter. Okey, apa yang perlu peniaga buat adalah yang pertama, isi borang PNA 42. Apa tu cikgu? Okey. Nak tahu apa dia? Nanti kawan pelajar-pelajar kita yang akan terangkan. Apa dia? PNA 42 dan juga borang A. Okey. Okey, seterusnya hantar kepada pendaftar perniagaan SSM. Okey. Buat pembayaran pendaftaran RM30 jika nama sendiri dan RM60 jika menggunakan nama trade. Dan yang terakhir, dah settle semua tu, barulah dapat sijil perakuan pendaftaran perniagaan. Tadi Akmal ada tanya apakah itu PNA 42? Betul. Dan juga borang isi borang A. Okey. Siapa yang ingin cuba terangkan? Okey, sebelum cikgu yang beritahu kan? Ya. Okey, siapa tu? Syazliana, silakan. Fungsi borang PNA 42 adalah borang yang digunakan untuk kelulusan nama perniagaan. Manakala borang A adalah borang yang digunakan untuk mengisi butiran perniagaan yang didaftar setelah mendapat kelulusan nama perniagaan.
Ya. Okey. PNA part border, daftar nama, borang air untuk maklumat perniagaan. Okey, dan lepas tu kita hantar kepada SSM lah cikgu kan? Ya, betul. Bayar yuran, baru dapat sijil. Nak tahu SSM kat mana, murid-murid boleh Google sendiri. Ada. Okey, kita teruskan pada contoh soalan SPM format baru. Okey. Bawah tajuk milikan perniagaan, bahagian A, menguji pengetahuan tentang prinsip. Okey, kita tengok soalan ini sama-sama. Okey. Sebahagian daripada pernyataan berikut berkaitan dengan perniagaan milikan perkongsian. Tandakan betul bagi pernyataan perniagaan milikan perkongsian dan salah bagi pernyataan yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey. Soalan ini 5 markah. Kita lihat dulu kata kuncinya, tandakan right pada pernyataan perniagaan dan pangkah bagi yang tidak berkaitan. Okey. Soalan ini siapa yang ingin mencuba? Sila angkat tangan. Okey. Saya cikgu. Okey, silakan. Pernyataan pertama ialah hayat perniagaan singkat. Jawapannya salah. Salah, Okey. Pernyataan kedua. Dapat berkongsi kemahiran dan kepakaran. Jawapannya betul. Pernyataan ketiga. Agihan keuntungan mengikut perjanjian. Jawapannya betul. Pernyataan keempat. Mudah dibubarkan. Jawapannya salah. Pernyataan kelima. Modal lebih besar. Jawapannya betul. Okey. Okey. Tadi Akmal ada macam pelik sikitlah kenapa soalan saya nak tahu juga kenapa hayat perniagaan singkat tu dia salah dan juga mudah dibubarkan pun salah cikgu. Mungkin cikgu boleh terangkan? Hayat perniagaan singkat sebenarnya adalah untuk perniagaan milikan tunggal. Okey. Kalau perkongsian dan perkongsian tu dia memerlukan masa yang panjang lah. Dia tak sama macam yang tunggal. Untuk mudah dibubarkan tu hanya perniagaan milikan tunggal yang mudah dibubarkan sebab dia hanya seorang saja milikan. Okey. Itulah kenapa dia betul dan kenapa dia salah cikgu. Ya, betul. Okey, kita teruskan pula kepada soalan yang kedua iaitu menguji pengetahuan tentang urutan. Urutan tentang permohonan perniagaan pendaftaran Okey, kita lihat soalan ni, kita tengok sama-sama. Rajah 1 menunjukkan langkah pendaftaran perniagaan yang tidak lengkap. Lengkapkan rajah tersebut mengikut urutan yang betul pada ruang yang disediakan. Okey. Kita lihat kata kuncinya, lengkapkan langkah pendaftaran perniagaan yang tidak lengkap. Jadi kena lengkapkan dalam jadual ni lah. Okey, untuk jawapan ni, soalan ini markahnya 3 markah. Dan cikgu pun ada tunjuk dah tadi kan dia punya turutan dia. Selepas isi borang PNA 42, apakah jawapannya? Dan seterus itu sampailah dapat sijil perakuan pendaftaran perniagaan daripada SSM. Kalau nak tahu apa jawapan dia, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan tanya pada murid-murid kita ni sama ada mereka ingat ataupun tidak. Nak tahu selepas ini dalam slot sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Ini dia. Kita ada burger daging, ada sos cili, kita ada apa ni? Burger daging juga ya. Kalau anda semua nak tahu kan yang baru saja menonton kami di Didik TV, ini merupakan orang kata produk daripada murid-murid tau. Sebab mungkin saya pasti anda semua macam, itu sos cili tu beli dekat pasar raya mana? Tidak. Ini mereka buat sendiri, mereka hasilkan sendiri, segar yang dibuat daripada murid-murid kita. Betul cikgu? Betul. Tapi lah cikgu, saya nak tanya jugalah kan, apabila kita menghasilkan produk-produk makanan sebegini, saya pasti untuk menjaga kualiti, mutu pemakanan tersebut pun memang kena jaga dan mungkin ada sebarang teknik-teknik yang cikgu boleh kongsikan kepada kami semua cikgu. Okey, baik. Untuk menyimpan satu produk supaya ia tahan lama dan sentiasa segar. Banyak faktor. Antaranya adalah jenis pembungkusan. Okey. Tak semua produk boleh disimpan dalam plastik. Tak semua produk boleh disimpan dalam botol. Dia ikut keadaan
produk itu sendiri. Kalau cecair dia lebih sesuai kepada botol kaca. Betul. Kenapa tidak disimpan dalam botol plastik? Kerana faktor-faktor persekitaran. Okey, dia tak sesuai. Baik. Begitu juga selain daripada pembungkusan, jenis penyimpanan. Okey. Ada setengah produk sesuai disimpan di tempat sejuk beku. Betul. Ada simpan di tempat sejuk. Tak semua sama. Jadi contohnya kalau sayur kita simpan dekat tempat sejuk beku, apa akan jadi? Sayur itu akan lebam dan rosak. Ya. Oh, itu dia cikgu. Tapi kalau saya nak tanya sikit kepada murid-murid apa yang diorang telah hasilkan, boleh ke cikgu? Mereka sudah hasilkan ke? Dah hasilkan produk. Kalau macam Syazwani, awak hari tu buat apa Syazwani? Dengan kata awak buat keropok leko ke sos cili ke jam nenas? Saya memproses sos cili. Senang tak nak buat sos cili tu sebenarnya Syazwani? Senang? Bagi saya 1 kotak boleh ke? Boleh. Okey, malam ni sampai. Okey. Baik, tapi kalau macam Syazliana pula, awak hasilkan apa hari tu, Syazliana? Saya buat sos cili juga. Sos cili juga. Sama dengan projek yang sama, satu kumpulan ke atau macam mana? Dengan kawan tadi tu, apa nama dia? Syazwani. Kita orang buat produk yang sama tapi lain-lain. Kumpulan lah. Lain-lain buat lah. Okey. Ada tak selain daripada yang murid-murid ni kan buat sos cili, mungkin ada buat keropok leko ke, berbola daging ke, ada tak? Boleh angkat tangan? Mungkin boleh kongsikan? Ke semua buat sos cili? Semua buat sos cili ke? Yalah tu cikgu kalau diorang senyap je. Oh tak, yang hujung yang ada geling-geling tu. Nama dia jauh lah tu. Siapa tu cikgu yang hujung tu? Afifah buat apa Afifah? Saya buat mi kuning udang. Mi kuning udang? Inovasi. Sedapnya. Senang tak nak buat mi kuning tu sebenarnya Afifah? Senang. Semua senang cikgu. Semua senang, tak ada yang susah. Saya nak tanya jugalah kan murid-murid ni kan, ada tak apa antara cabaran-cabarannya kan? Mungkin susah nak dapat orang kata bahan-bahan mentah ke kan? Ada tak? Mungkin boleh kongsikan. Macam Ilman sendiri buat apa Ilman? Saya buat jam nenas dan coklat. Sebab saya tahu kalau nak buat jam nenas ni dia mengambil masa yang lama dan kena pastikan nenas itu betul-betul segar. Betul ke Ilman? Ya, betul. Mungkin boleh kongsikan secara ringkas je proses tu macam mana dan juga cabaran nak buat jam nenas dan juga coklat tu. Cabaran masa buat jam nenas tu banyak mengorbankan masa lah. Itu Dan kalau nak main coklat tu macam mana pula dia punya cabaran dia? Coklat tu nak kena betul-betul cair, tapi bila masa penyimpanan tu jangan jadikan keras sangat. Itu dia. Nampak cikgu bukan apa, kadang-kadang kan mungkin penonton ataupun kawan-kawan yang lain dia tak tahu kan. Kawan kita keluarkan produk jam nenas, buat jam nenas senang je. Tapi dia tak tahu cikgu proses di belakang tu macam mana. Itu yang seronoknya apabila seseorang itu menghasilkan sebarang saja produk makanan. Okey, cikgu, tadi kita ada berhenti dekat satu soalan yang mana menguji pengetahuan tentang urutan cikgu kan. Ya, betul. Tentang lengkapkan raja tersebut mengikut urutan yang betul pada ruang yang disediakan. Kalau dekat situ kita nampak ada isi borang PNA 42 dan ada lagi 3 tempat kosong yang kosong cikgu. Ya, betul. Untuk dijawab oleh murid-murid ini. Siapa nak jawab ni bagi soalan ni boleh angkat tangan. Saya akan yang angkat tangan. Cikgu. Jangan panggil saya cikgu. Panggil saya Abang Akmal. Okey, silakan Ifah. Yang pertama, isi borang A. Yang kedua, hantar kepada pendaftar perniagaan Perubahan Jaya Syarikat Malaysia atau dikenali sebagai FSM. Yang ketiga, buat pembayaran pendaftaran. Okey, itu dia. Kita boleh tengok semak jawapan dia ke cikgu? Boleh. Okey. Yang pertama, isi borang A. Okey. Yang kedua, hantar kepada pendaftar SSM. Betul. Okey. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Akmal? Yang ketiga tu apa tadi? Buat pembayaran pendaftaran yang ada RM30 dan juga RM60 tu. Betul cikgu? Betul. Alright. Kalau guna nama sendiri RM30, RM60 untuk menggunakan nama trade. Nama trade. Okey. Kita tengok semak jawapan dia. Ini jawapannya tadi. 3 markah. Okey, 3 markah di situ. Untuk Ifah cikgu. Terima kasih Ifah. Okey.
Okey, kita teruskan pula kepada standard kandungan yang ketiga, iaitu melaksanakan dokumen projek keusahawanan. Baik. Okey. Tujuan menyediakan dokumen projek keusahawanan ada 7. Okey. Yang pertama, sebagai garis panduan perniagaan. Okey. Yang kedua, membantu dalam membuat keputusan. Yang ketiga, membantu membuat ramalan. Yang keempat, menilai prestasi perniagaan. Yang kelima, meyakinkan pihak tertentu. Yang keenam, membantu mencapai objektif. Okey. Dan yang ketujuh, memaksimumkan penggunaan masa dan sumber. Okey, itu dia. Ini apa dia, cikgu? Okey, ini adalah langkah-langkah menyediakan dokumen rancangan projek keusahawanan. Sesuatu dokumen rancangan projek keusahawanan perlu ada kelima-lima bahagian ini. Okey. Yang pertama, perlu ada pengenalan perniagaan. Okey, kalau tak ada pengenalan, macam mana pula orang nak yakin dengan kita punya rancangan projek keusahawanan. Okey. Yang kedua, rancangan pemasaran. Yang ketiga, rancangan pengeluaran. Yang keempat, rancangan organisasi. Dan yang kelima, rancangan kewangan. Apabila rancangan projek ini lengkap, kelima-lima ini, barulah pihak-pihak tertentu untuk memberikan bantuan, dia akan rasa confident, yakin. Okey, bahawa perniagaan itu akan boleh pergi jauh dan boleh, kalau kita minta ataupun meminjam daripada bank, bank pun yakin untuk beri bantuan dari segi kewangan. Seandainya, cikgu. Wah, seandainya. Kalaulah di mana-mana langkah tu kan, dia terlepas pandang ataupun dia tak buat, cikgu. Dia lompat, dia skip, cikgu. Apa akan jadi sebenarnya, cikgu Najib? Okey, contohnya, kalau tak ada rancangan pengeluaran, pihak yang membaca rancangan projek ni pun dia tak akan rasa confident. Sebab apa? Perniagaan itu macam tidak ada matlamat. Okey, sebab apa rancangan pengeluaran tu perlu ada target untuk keluar setiap bulan berapa produk yang akan dihasilkan. Kalau tak ada benda ni, memang orang tak yakinlah. Jadi memang gagallah untuk meminta bantuan. Baik, tapi antara 5 langkah ni kan, Cikgu Najib kan, yang mana murid-murid ni perlu titik beratkan? Adakah rancangan kewangan ataupun rancangan pengeluaran yang mana Cikgu Najib ada terangkan tadi, Cikgu? Okey, sebenarnya kelima-lima tu penting. Dia saling berkait. Tak ada satu, gagallah rancangan perniagaan tu. Okey. Jadi ia memang pentinglah, kelima-lima ni perlu ada. Okey. Faham. Okey, murid-murid, boleh ke? Boleh, kalau faham semua angguk. Kalau tak faham mungkin boleh angkat tangan nak tanya soalan. Okey, laju je angguk kepala. Semua faham. Okey, kejap lagi kita tanya mereka ni. Sama ada mereka ini betul-betul faham ke tidak. Okey, seterusnya, cikgu. Okey, kita pergi kepada agensi yang membantu usahawan. Okey, terdapat 4 bantuan yang boleh diberikan oleh agensi-agensi yang tertentulah. Bantuan tersebut adalah seperti kewangan, pemasaran, infrastruktur dan yang terakhir bimbingan dan latihan. Kita lihat kepada bantuan dari segi kewangan. Siapakah yang boleh membantu? Kita tengok di sini. Pertama adalah tabung ekonomi kumpulan usaha niaga ataupun dikenali sebagai Tekun Nasional. Yang kedua adalah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi atau dipanggil sebagai MEDEK. Untuk bantuan dari segi pemasaran, agensi yang akan membantu adalah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Iaitu FAMA? Ya, FAMA. Kalau yang ni macam mana pula, cikgu? Yang pizza sate kampung tu? Okey, ini dia. Okey, seterusnya kita tengok bantuan agensi yang kedua, iaitu Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia, MTDC. Okey, untuk infrastruktur pula, agensi yang membantu adalah MARA. Kita sebut MARA kan? Betul. Sebenarnya nama penuh dia adalah Majlis Amanah Rakyat. Dan yang kedua, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, PKEN. Dan yang terakhir, dari segi bimbingan dan latihan adalah Jabatan Pertanian dan juga Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, MEDEK. Okey, kita teruskan kepada contoh soalan SPM format baru. Okey. Masih lagi di bahagian A. Okey, soalan ini menguji pengetahuan tentang fakta. Okey. Kita lihat soalan ini sama-sama. Berikut adalah agensi yang membantu usahawan. Kat situ ada Tekun Nasional, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri dan seterusnya lah. Okey, soalannya, padankan agensi itu dan pernyataan di bawah dengan menulis pada ruang jawapan yang disediakan. Okey. Saya buka kepada murid-murid yang berada di talian, siapa yang ingin mencuba. Okey. Saya cikgu.
Najiha nanti kan contohlah kalau pernyataan pertama tu awak sebut menyediakan latihan pengurusan dan bimbingan, awak memilih jawapannya Tekun Nasional. Mungkin awak boleh terangkan juga kenapa Tekun Nasional dan bukan badan-badan yang lain. Boleh ke Ifah ke Najiha maksud saya? Boleh ke Najiha? Kalau boleh, silakan untuk soalan yang pernyataan yang pertama ini. Okey. Silakan. Pernyataan yang pertama, menyediakan latihan pengurusan dan bimbingan. Jawapannya adalah Kementerian Pembangunan Usahawan atau lebih dikenali sebagai MED. Kenapa awak memilih Pernyataan MED itu? yang Kenapa bukan Tekun Nasional? Kenapa bukan PKEN ataupun Pharma? Boleh ke kalau awak terangkan? Kalau tak boleh saya terangkan. Okey, mungkin dia kurang pasti cikgu. Kurang pasti. Tapi saya tahu dia faham apa di setiap badan-badan itu tugas mereka. Okey, seterusnya fungsi. Najiha. Pernyataan yang kedua, menyediakan aset dan modal bagi mengembangkan perniagaan. Jawapannya ialah Tekun Nasional. Pernyataan yang ketiga, membina bazar, arcade, kedai dan medan selera. Jawapannya ialah Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri atau lebih dikenali sebagai PKEN. Pernyataan yang keempat, membantu pengeluar dan mengeksport memasarkan barang. Jawapannya, Lembaga Persiaran Pertanian Persekutuan atau lebih dikenali sebagai Lembaga Pemasaran, betul kan? Lembaga Pemasaran. Okey, itu dia cikgu jawapan yang diberikan oleh Najiha. Jawapannya semua betul. Okey. Markah penuh untuk Najiha, 4 markah ya. Alright. Okey, kita pergi kepada contoh soalan SPM format baru. Yang ini soalan ni berbeza sikit sebab dia bahagian B. Okey. Okey, program soalan ini menguji tentang aplikasi. Okey, kita lihat soalan ni. Encik Yusri dan Encik Imran telah kehilangan pekerjaan sebagai pegawai Kuala Mutu Makanan akibat penularan COVID-19. Mereka ingin membuka perniagaan industri desa berdasarkan ikan. Berdasarkan pengetahuan yang anda tahu, nyatakan bentuk milikan perniagaan yang sesuai. B. Terangkan 2 sebab pemilihan bentuk milikan perniagaan tersebut. C. Nyatakan agensi yang dapat membantu mereka dari aspek pertama kewangan, kedua bimbingan dan latihan, ketiga infrastruktur dan yang keempat pemasaran. Dan yang soalan terakhir adalah nyatakan 3 kepentingan menyediakan dokumen rancangan projek kesoanan. Untuk soalan ni, saya perlukan pelajar untuk menjawab bahagian soalan nombor A dan B. Siapa yang boleh bantu untuk jawab soalan A dan B? Okey, sebelum nak jawab tu cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan kepada murid-murid di luar sana, alangkah kalau mereka sekiranya bila masuk bahagian B ni kan cikgu kan, apa yang murid perlu orang kata ambil kira lah. Adakah faham kehendak soalan betul-betul ke ataupun lukis dulu peta minda ke macam mana ke? Sebab ini kan kita tahu soalan yang berbentuk 10 markah dan banyak tu cikgu. Okey, untuk soalan bahagian B, seperti yang saya katakan tadi, pertama adalah garis kata kunci. Setelah kita garis kata kunci, kita tak akan lari daripada matlamat soalan tu. Contoh kita tengok A. Kalau A ni soalannya pendek, nyatakan bentuk milikan perniagaan yang sesuai. Markahnya kat sini biasanya adalah 1 ataupun 2. 1 atau 2 markah. Jadi bila ditambah ke semua ni akan jadi 10. Jika pelajar silap bahagian A, B, C dan D, dia mungkin boleh dapat jawapan. Itu dia. Jadi jangan tinggalkan soalan tanpa jawapan. Kalau tak nanti markah pun hilang ataupun kurang. Okey, tadi saya dah nampak tadi ada murid angkat tangan dia nak jawab soalan bahagian B ni tapi nanti dulu. Kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan dengarkan jawapan daripada murid-murid kita ni. Selepas ini dalam slot sukses SPM 2021. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan slot sukses SPM 2021 yang bersiaran secara langsung di Didik TV KPM. Baik, sebelum kita nak tahu jawapan yang bakal diberikan oleh murid-murid kita ni, saya ada satu soalan kepada Cikgu Najib ni. Cikgu, sekiranya saya nak mulakan perniagaan saya nak berniaga kuih bahulu, Cikgu. Modal ada dalam RM10,000, Cikgu. Yang mana satu milikan tunggal yang saya patut pilih? Adakah yang tunggal ke, perkongsian ataupun Senin Berhad terus, Cikgu? Okey, untuk hasrat Ikmal tadi untuk membuka perniagaan bahulu tu amat bagus. Okey. Sekarang ni masalahnya adalah nak pilih perkongsian ataupun tunggal ataupun syarikat perkongsian berhad kan? Okey. Pertama kita tengok dari segi modal. Okey. Modal yang Ikmal ada adalah RM10,000. Kalau RM10,000 pada masa sekarang tidak besar sebenarnya. Kalau RM10,000 tu kalau kita nak buka perniagaan, kita beli bahan mentah pun dah berapa ribu sebenarnya. Belum masuk lagi mesin. Mesin sekarang ni kalau satu mesin tu lebih kurang dalam 3-4 ribu. Kalau 10 ribu memanglah tak cukup. Jadi yang paling sesuai adalah perniagaan milikan tunggal. Secara kecil-kecilan dahulu, bila dah maju sikit barulah kita bergerak kepada perkongsian ataupun syarikat berhad. Tapi tiba-tiba pula Cikgu, Aslam pula, Abang Akmal, saya nak pam lah RM100,000 ni untuk Abang Akmal. Kita buat perniagaan bahulu sama-sama. Banyak duit dia RM1,000 ni, mana dia dapat? Itu pula dah jadi macam mana tu Cikgu? Patutkah saya pilih lagi yang tunggal ke, perkongsian ataupun Senin Berhad? Kalau bajet ataupun perkongsian macam tu, bajetnya besar, ada orang nak pam tadi duit kan? Boleh bertukar kepada perniagaan milikan perkongsian. Kita jangan terus pergi kepada syarikat berhad tu. Dia step by step lah. Baik. Okey, jadi Aslam dah dapat jawapan dah kan Cik Aslam? Nanti kita PM tepi lah. Terbaik. Okey, sebelum kita nak jawab ni, saya akan beritahu kepada anda semua soalannya tadi adalah Encik Yusri dan Encik Imran telah kehilangan pekerjaan sebagai pegawai kawalan mutu makanan akibat penularan COVID-19. Mereka ingin membuka perniagaan industri desa berasaskan ikan. Yang mana berdasarkan pengetahuan yang anda tahu, nyatakan bentuk milikan perniagaan yang sesuai. Itu yang pertama. Yang seterusnya adalah terangkan 2 sebab pemilihan bentuk milikan perniagaan tersebut. Dan soalan C, nyatakan agensi yang dapat membantu mereka dari segi aspek kewangan, bimbingan, infrastruktur dan juga pemasaran. Dan soalan terakhir adalah nyatakan 3 kepentingan menyediakan dokumen rancangan projek keusahawanan. Mana tadi murid yang dah angkat tangan tadi? Saya nampak tadi. Siapa? Boleh angkat tangan lagi sekali? Mana tu? Itu angkat tangan kan dia lambai tu tadi tu? Okey. So, saya nampak dia lambai macam ni. Okey, Syazliana, sila berikan jawapan anda untuk bahagian B. A, nyatakan bentuk milikan perniagaan yang sesuai, iaitu milikan perkongsian. B, terangkan 2 sebab pemilihan bentuk milikan perniagaan tersebut. Yang pertama, melibatkan 2 orang individu. Dan yang kedua, mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam industri makanan. Itu jawapan yang diberikan Cikgu? Ya, betul. Untuk soalan C, kita lihat pada pelajar-pelajar lain yang ataupun murid-murid lain yang ingin membantu. Okey, siapa C ni? Aslam senyap je. Seronok duduk situ. Ini kalau mak ayah tahu ni. Okey, siapa nak jawab bagi soalan C? Boleh angkat tangan. Saya, Cikgu. Okey, jangan bagi Cikgu, Abang. Hilman, silakan. C. Nyatakan agensi yang dapat membantu mereka dari aspek kewangan, tabung ekonomi kumpulan usaha niaga atau lebih dikenali sebagai tekun nasional. 2. Dari aspek bimbingan dan latihan, Majlis Amanah Rakyat atau lebih dikenali sebagai MARA. 3. Dari aspek infrastruktur, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri atau lebih dikenali sebagai PKEN. Yang keempat, dari aspek pemasaran, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau lebih dikenali sebagai FAMA. Kenapa terbelit-belit lidah tu? Okey. Kalau yang D pula, 3 kepentingan menyediakan dokumen rancangan projek keusahawanan. Siapa nak jawab? Saya lagi. Tak nak bagi kawan lain dah. Dia seorang je ambil semua ni. Okey, silakan. D. Nyatakan 3 kepentingan menyediakan dokumen rancangan projek keusahawanan. 1. Garis panduan perniagaan.
Dua, meyakinkan pihak tertentu. Dan tiga, membantu membuat keputusan. Okey, itu jawapan yang diberikan oleh murid-murid kita, cikgu. Betul ke salah sebenarnya, cikgu? Betul. Itulah jawapannya. Okey. Okey, kita teruskan kepada soalan yang terakhir. Yap, soalan seterusnya. Okey, soalan bahagian B. Masih lagi buat soalan bahagian B. Soalan ini menguji pengetahuan tentang menganalisis. Okey. Daripada soalan ini kita boleh lihat ada dua gambar. Jadi murid-murid perlu menganalisis daripada gambar. Milikan Aktiviti. X dan milikan Y. Ya. Aktiviti apa yang dibuat di sini dan juga apakah yang dibuat di sini. Okey. Jadi soalan ini perlu murid-murid menganalisis. Okey, kita lihat soalan yang pertama tadi. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis milikan perniagaan. Okey. Nyatakan A, jenis milikan X dan milikan Y. B, 4 perbezaan antara dua milikan perniagaan tersebut. Okey. Dan C, 4 sebab seseorang peniaga mengambil rakan kongsi dalam perniagaannya. Cikgu, ini adakah soalan ini berbentuk kebat, cikgu? Yang kebat yang ini. Yang mana tu? C. Ya. Okey. Boleh. Okey. Baik. Soalan bernilai 10 markah, cikgu. Ya, 10 markah. Jadi saya buka kepada murid-murid yang berada di talian, siapa yang ingin mencuba soalan A dan B. Ya, Aslam. Saya, cikgu. Iya, Aslam. Silakan. Okey, soalan A, jenis milikan X dan milikan Y. Milikan X ialah milikan tunggal dan milikan Y ialah milikan perkongsian. Untuk soalan B, 4 perbezaan di antara dua milikan perniagaan tersebut. Yang pertama, perniagaan milikan tunggal dimiliki oleh seorang individu, manakala perniagaan perkongsian dimiliki 2 hingga 20 orang individu. Okey. Untuk yang kedua, modal perniagaan milikan tunggal hasil simpanan sendiri, manakala perniagaan perkongsian hasil sumbangan rakan kongsi. Yang ketiga, pengurusan perniagaan milikan tunggal diuruskan sendiri, manakala perniagaan perkongsian diuruskan oleh ahli aktif yang mempunyai kepakaran. Okey. Yang keempat, keuntungan perniagaan milikan tunggal dimiliki sendiri, manakala perniagaan perkongsian dibagi mengikut perjanjian perkongsian. Okey, itu jawapan yang diberikan oleh Aslam, cikgu. Ya, terima kasih Aslam. Okey. Jawapan yang diberi itu adalah betul. Okey, kalau kita lihat di sini milikan X dan milikan Y. Kenapa jawapannya tadi diberi adalah milikan tunggal? Okey. Sebab apa? Kalau kita tengok gambar di sini, dia diusahakan oleh individu secara kecil-kecilan. Betul. Okay, peniaga jalanan lah. Yang tepi-tepi jalan tu kan. Okey, kalau soalan yang milikan Y pula, jika kita tengok di sini, restoran seafood Gani dan Johar. Gani dan Johar. Ada dua nama. Okey. Bila dua nama ni, kita dah tahu ia adalah milikan perkongsian. Jadi daripada gambar ni, murid-murid dah boleh jawab. Okey. Baik, cikgu. Kita tengok pula soalan yang C. Okey, siapa yang ingin cuba menjawab? Silakan tangan. Ini dia. Saya, cikgu. Okey. Silakan. Yang C, 4 sebab seseorang peniaga mengambil rakan kongsi dalam perniagaan. Yang pertama, cukai yang rendah. 2, modal lebih besar. 3, untung dan rugi dikongsi bersama. Yang keempat, dapat berkongsi kepakaran, pengalaman dan pengetahuan. Wah, dia bagi jawapan macam dia tengah rap, cikgu. Satu nafas dah. Laju je. Laju, saya pun tak dapat nak tangkap apa dia cakap tadi tu, cikgu. Mungkin cikgu boleh terangkan, cikgu. 4 sebabnya. Okey, kita tengok yang pertama tadi, Ifa dia sebut cukai yang rendah. Okey, dia berbanding dengan perniagaan, contohnya share tadi kan. Dia punya cukai lebih besar. Dia berbanding dengan yang perkongsian. Okey, nombor 2 kita tengok modal lebih besar. Okey, modalnya lebih besar kalau berbanding dengan yang tunggal. Okey, dia modalnya adalah lebih kurang kecil lah. Dia sebab apa? Hasil daripada simpanan sendiri. Kemudian yang ketiga, untung dan rugi dikongsi bersama. Okey, itulah kelebihannya. Bila kita ada rakan kongsi, kalau untung sama-sama, kalau rugi pun sama-sama juga tanggung. Okey. Yang keempat, dapat berkongsi kepakaran, pengalaman dan pengetahuan. Sebab bila perkongsian ni, dia akan ada seorang yang mahir dan ada ilmu. Jadi dia berkongsi antara mereka lah, pengalaman dan juga ilmu yang mereka ada.
Okey, itu dia. Jawapannya betul cikgu Ya, jawapannya semua betul. Okey, dapat 10 markah 10 markah. oleh murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas Kota Tinggi Johor. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Najib di atas perkongsian tersebut di dalam mata pelajaran pemprosesan makanan bab keusahawanan. Jadi kepada anda semua, ingat kita belum pernah lagi sentiasa berwaspada dan patuhi segala SOP. Ingat, kita akan jumpa lagi insya-Allah semuanya dalam slot Sukses SPM 2021. Saya Akmal Nazri. All the best. Take care guys. Bye-bye.